Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari yang mulia ini, kumpulan kami ingin membentangkan tentang akad nikah secara dalam talian ketika era pandemik daripada perspektif mazhab fiqh Islam. Terlebih dahulu, saya ingin mengenalkan ahli kumpulan saya, iaitu saya, Fadlin Sakinah binti Fairuz Abadi, Farhatul Huda binti Syahrir dan Hanis Arifah binti Muhammad Atiyah. Antara isi yang ingin kami huraikan ialah apa itu akad nikah dan akad nikah dalam talian, proses akad nikah dalam talian, pandangan hukum akad nikah dalam talian, syarat akad nikah dalam talian, perkara yang membolehkan akad nikah dalam talian dan kesimpulan. Akad nikah adalah lafaz perkahwinan yang dimaterai dalam suatu majlis dan ia mestilah dengan kewujudan lafaz sirah iaitu ijab dan kabul. Sesuatu yang penting dalam akad sesuatu perkahwinan adalah keredaan daripada dua pihak iaitu pihak lelaki dan perempuan. Keredaan adalah sesuatu yang tersembunyi dalam hati dan sukar diukur dan ditentukan. Justru, syarak mewajibkan lafaz ijab dan kabul sebagai tanda secara zahir keredaan dari dua pihak untuk bersatu dalam suatu perkahwinan. Seterusnya, tahukah anda apakah itu ijab dan kabul? Ijab adalah lafaz penawaran suatu pihak, contohnya daripada wali pengantin perempuan seperti dia berkata, "Aku kahwinkan engkau" atau "Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku." Manakala, kabul pula adalah lafaz penerimaan daripada pihak kedua iaitu pengantin lelaki seperti dia menjawab, "Aku terima perkahwinannya" ataupun "Aku terima nikahnya." Terdapat 4 syarat bagi lafaz akad perkahwinan iaitu lafaz yang digunakan hendaklah menggambarkan secara jelas terhadap perkahwinan seperti lafaz kahwin ataupun nikah. Mazhab Syafi'i dan Hambali hanya menerima kedua-dua lafaz ini sahaja dalam akad perkahwinan, manakala mazhab Maliki dan Hanafi menerima lafaz yang lain yang menunjukkan maksud nikah seperti hadiahkan, milikkan, serahkan dan sebagainya. Seterusnya, lafaz hendaklah menunjukkan suatu yang tetap. Tidak sah akad dengan lafaz yang tidak tetap seperti lafaz yang terikat dengan tempoh ataupun kemungkinan. Contohnya, "Aku kahwinkan engkau selama sebulan" ataupun "Aku akan nikahkan engkau." Seterusnya, akad mestilah mempunyai keselarasan antara ijab dan kabul. Lafaz ijab dan kabul tidak boleh bercanggah antara satu sama lain, iaitu contohnya, "Aku nikahkan engkau dengan Fatimah," namun dijawab dengan "Aku terima nikahnya dengan Aisyah." Seterusnya, pengakad pertama iaitu ahli perempuan tidak menarik balik lafaz akad sebelum diterima pengakad kedua iaitu bakal suami. Seterusnya ialah akad nikah dalam talian. Akad nikah dalam talian ialah akad nikah yang tidak dijalankan secara bersemuka di satu tempat. Akad nikah ini dipisahkan secara fizikal tetapi dilakukan pada masa yang sama. Ianya dilaksanakan dengan media online seperti Google Meet, Zoom, WhatsApp, Instagram dan lain-lain lagi. Berikut ialah proses akad nikah dalam talian. Pasangan ini yang ingin melangsungkan perkahwinan mestilah melakukan permohonan dan mendapatkan kebenaran berkahwin melalui pejabat agama Islam daerah di negeri masing-masing. Permohonan kebenaran berkahwin online adalah salah satu inisiatif JAKIM dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri bagi tujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat umumnya dan pasangan yang ingin melangsungkan perkahwinan, khususnya memohon kebenaran pernikahan. Permohonan nikah secara online melalui video conference boleh dirujuk melalui Jabatan Agama Islam Negeri masing-masing kerana setiap negeri mungkin berbeza cara pelaksanaannya. Seterusnya, ambil sijil dan hadiri kursus kahwin. Sila ambil ujian HIV test. Pastikan ia sah 6 bulan dari tarikh nikah yang telah anda pilih dan ambil borang permohonan nikah. Antara cara mengisi borang nikah ialah pastikan lelaki isi borang nikah terlebih dahulu. Borang nikah pihak lelaki perlu disahkan oleh pejabat agama daerah. Serahkan borang nada kepada pihak perempuan. Borang nikah pihak perempuan perlu disahkan oleh pejabat agama daerah. Okey, ini merupakan cara daftar SPPIM iaitu Sistem Pengurusan Perkahwinan di Islam Malaysia. Sistem pengurusan ini bertanggungjawab untuk menguruskan perkahwinan Islam rakyat Malaysia. Seterusnya, saya Hanis Arifah binti Muhammad Atiyah akan membentangkan pandangan hukum akad nikah dalam talian.
Terdapat dua pandangan hukum akad nikah dalam talian. Pandangan yang pertama berpendapat tidak sah akad nikah secara dalam talian berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud tiada pernikahan melainkan dengan kehadiran seorang wali dan dua orang saksi. Dan apa jua bentuk pernikahan yang berlaku dengan cara selain dari itu, maka pernikahan tersebut adalah batil. Kaedah fiqhiyah juga mengatakan bahawa diutamakan sikap berhati-hati dalam urusan munakahat melebihi sifat berhati-hati dalam urusan muamalat. Akademi Fiqh Islam di Saudi mengeluarkan resolusi mereka mengenai hukum akad dengan alat perhubungan moden. Selepas mengharuskan akad-akad tersebut, mereka menyebut sesungguhnya kaedah-kaedah tersebut tidak merangkumi akad nikah kerana adanya syarat saksi yang hadir majlis tersebut. Asas dan hujah mereka adalah bersandarkan kepada mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak sah akad nikah dengan tulisan kerana ianya kinayah dan tidak sharih, iaitu jelas. Walau bagaimanapun, pandangan kedua berpendapat daripada fatwa kalangan ulama' termasuklah muzakarah jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-97 yang bersidang pada 15 hingga 17 Disember 2011 telah membincangkan isu hukum akad nikah menerusi sidang video. Akad nikah yang dilaksanakan secara dalam talian melalui sidang video misalnya disebabkan kekangan Perintah Kawalan Pergerakan adalah sah sekiranya memenuhi syarat-syarat tertentu, meskipun adalah sebaiknya akad nikah itu dilaksanakan di satu tempat di mana tukang akad dan yang kena akad ada bersama secara fizikal. Dalam pelaksanaan akad nikah secara dalam talian, terdapat beberapa garis panduan yang perlu dipatuhi, iaitu memenuhi semua rukun dan syarat sah nikah menurut syarak, tiada sebarang unsur penipuan dan keraguan, serta majlis berlangsung pada tahap yakin. Selain itu, semua peraturan juga mestilah dirujuk pada badan berkuasa negeri masing-masing. Akad nikah secara dalam talian hendaklah dilaksanakan dalam satu majlis agar penglibatan semuanya adalah secara langsung semasa melaksanakan ijab dan qabul. Sekiranya cukup syarat-syaratnya dan selamat daripada sebarang bentuk penipuan, maka akad nikah melalui cara sebegini adalah sah. Antara yang memfatwakan keharusan akad nikah secara dalam talian ialah Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Mustafa Al-Zarqa, Dr. Wahbah Al-Zuhaili, Dr. Muhammad Uqlah dan Dr. Abdul Rahman Al-Sindu, iaitu Ketua Bahagian Fiqh Al-Muqaran di Al-Ma'had Al-Ali li Al-Qadha. Oleh yang demikian, orang awam boleh memohon kebenaran nikah melalui sistem pengurusan perkahwinan Islam Malaysia. Walau bagaimanapun, kebenaran nikah secara dalam talian adalah bergantung kepada syarat dan kelulusan yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Negeri, khususnya Pejabat Agama Islam Daerah. Kebenaran nikah secara dalam talian hanya dibenarkan dan dilaksanakan dalam bentuk komunikasi moden menerusi sidang video seperti video call. Akad nikah itu sah sekiranya memenuhi rukun dan syarat sah nikah serta syarat sah ijab dan qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faratul Huda binti Syahril, nombor metrik 145643. Seterusnya saya akan menerangkan tentang keadaan ataupun syarat yang membolehkan akad nikah online. Yang pertama, kelonggaran kepada pasangan yang telah memperolehi kebenaran berkahwin. Contohnya telah mendapat kebenaran kahwin sebelum PKP, atau contohnya bakal suami di luar negara dan tidak dapat balik ke Malaysia tetapi kebenaran nikah sudah diterima. Jadi dalam situasi begini dibenarkan untuk nikah secara online. Kemudian syarat ataupun keadaan yang kedua, hendaklah dilakukan dalam satu majlis, iaitu semua haruslah terlibat secara langsung semasa pelaksanaan ijab dan qabul. Syarat yang ketiga, hendaklah majlis ini berlangsung di tahap al-yakin, bukan al-zan. Al-yakin maksudnya adalah yakin atau percaya, dan keyakinan itu tidak mengandungi sedikit pun keraguan. Dan al-zan pula adalah apabila seseorang mempunyai sedikit keraguan
adakah perkahwinan online sah ataupun tidak. Namun persangkaan yang kuat dalam hatinya berdasar dari yang dia ketahui bahawa perkahwinan itu tidak sah, maka persangkaan yang kuat inilah yang dinamakan dengan al-zon. Kemudian syarat atau keadaan yang keempat, tidak ada unsur penipuan, al-gharar dan keraguan. Seterusnya syarat yang kelima, cukup semua rukun dan syarat-syarat sah nikah menurut hukum syarak. 5 rukun nikah, yang pertama pengantin lelaki, yang kedua pengantin perempuan, yang ketiga wali pengantin perempuan, yang keempat 2 orang saksi yang adil, dan yang kelima ijab dan qabul. Syarat yang keenam, digalakkan wali sendiri yang mengakad nikahkan pasangan. Dan syarat ataupun keadaan yang ketujuh, terdapat halangan untuk melakukan akad nikah di tempat yang ditentukan kerana berjauhan seperti berada di luar negara dan sukar bagi kedua-dua belah pihak berada dalam satu majlis yang sama disebabkan sakit, banjir dan sebagainya. Kemudian syarat yang terakhir iaitu tertakluk kepada semua peraturan dan undang-undang seperti enakmen keluarga Islam negeri-negeri yang sedang berkuat kuasa. Jadi kesimpulannya, akad nikah dalam talian ataupun online adalah tidak digalakkan melainkan ada masyakkah ataupun kesulitan seperti PKP sebelum ini. Jadi jika tiada masyakkah, haruslah menggunakan kaedah biasa di mana pengantin lelaki berada di dalam majlis bersama dengan wali pengantin perempuan tersebut. Wallahu alam. Setakat itu sahaja pembuangan daripada kami. Sekian, terima kasih.